السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Rabbi syarah li sadri, wahai Tuhanku, lapangkanlah dadaku ini, wa yassir li amri, dan permudahkanlah urusanku, wahlul 'uqdatan min lisani, dan uraikanlah kekeluhan lidahku, yafqahu qawli, supaya mereka memahami kata-kataku ini. Saudara-saudari, sahabat-sahabiah, muslimin muslimat, mudah-mudahan kita semua pada malam ini dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ni kita akan membicarakan tajuk dalil agama dan juga akal. Apa hubungan di antara dalil agama dan juga akal? Bila kita sebut dalil agama, yang paling penting, yang paling asasnya adalah Al-Quran dan Sunnah ataupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selain daripada itu, ijma', qiyas dan sebagainya itu dipanggil sebagai secondary, sekunder, yang mana sumber-sumber lain dia tetap bergantung kepada dia punya sumber prima ataupun primary sources, sebab dia tak boleh bertentangan dengan sumber utama itu. Jadi pastikan sebarang nas yang kita gunakan, dalil yang kita gunakan, yang datang daripada ijtihad ulama', dia mesti selari dengan Al-Quran dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa kaitan dengan akal? Jadi pada malam ni kita akan lihat apa kaitan dalil-dalil agama dengan akal. Sebagai contoh, bagaimana dalil-dalil agama yang dilihat seolah-olah berlaku pertentangan dengan akal, ataupun kita ingin mentafsirkan dalil agama supaya selari dengan akal kita, ataupun sejauh manakah kita dibenarkan menggunakan akal untuk memahami dalil-dalil agama. Jadi ini antara perkara yang dibincangkan oleh para ulama. Sebab apabila kita bercakap tentang sesuatu perkara, maka keterlibatan akal itu pasti ada. Contoh, bila kita bercakap tentang sifat-sifat Allah Ta'ala. Dan bila kita bercakap tentang sifat Allah Ta'ala, contohnya yang duk berlaku dalam masyarakat kita sekarang ni, yang duk bergaduh pasal Allah Ta'ala ni ada dekat mana? Kan Allah Ta'ala ni adakah dia ada di mana-mana? Ataupun adakah Allah Ta'ala ni tidak bertempat? Adakah Allah Ta'ala ni yang dikatakan tak sama dengan makhluk tu, macam mana maksud tidak sama dengan makhluk? Dan sebagainya. Sehinggalah kepada perbincangan soal syurga dan neraka. Kan, syurga dan neraka ni sejak bila diciptakan? Adakah syurga dan neraka ni sudah ada sekarang? Bagaimana nasib syurga dan neraka apabila berlaku kiamat? Yang kata kiamat habis dibinasakan alam, adakah syurga dan neraka juga dibinasakan oleh Allah Ta'ala pada ketika itu, kemudian dibuat balik, atau yang dibinasakan itu selain daripada syurga dan neraka? Mana selamat syurga dan neraka ketika berlaku proses kiamat? Jadi ini keterlibatan akal. Manusia memikirkan tentang apa yang sampai kepada mereka daripada nas-nas agama,
termasuk riwayat-riwayat yang tertentu dan juga pendapat-pendapat para ulama, sehingga menyebabkan berlaku pertembungan sesama orang Islam kerana soal keterlibatan akal dalam membahaskan dalil-dalil agama. Jadi ini antara perkara yang kita akan bincang pada malam ini. Sidang hadirin mukminin, para ulama mengatakan bahawa walaupun pada asasnya akal itu kita perlu gunakan untuk memahami Al-Quran. Kita nak baca Quran dan bahasa Arab, kita nak faham terjemahan dia, lepas tu kita nak faham tafsiran dia, kita perlu menggunakan akal. Sama sebagaimana hadis kita nak bezakan hadis yang sahih, hadis yang hasan, yang dhaif, yang maudhu'. Macam mana kita nak faham syarah hadis, semua ini memerlukan kepada akal. Jadi akal itu memang diperlukan. Jadi agama adalah untuk orang yang ada akal. Bagi sesiapa yang tidak ada akal, maka tidak ditaklifkan kepada dia. Kan orang gila sebagai contoh, orang yang pensan, orang yang tidur, tidak ada taklif kepada dia pada ketika itu. Maka itu menunjukkan bahawa akal itu penting dalam agama. Walau bagaimanapun, para ulama mengajar kepada kita bahawa akal dia ada keterbatasan dia. Kita tak boleh pergi lebih jauh daripada kemampuan akal. Setiap daripada kita ni tuan-tuan sekalian, walaupun saya percaya tuan-tuan, semua orang yang highly educated, orang yang berpelajaran tinggi, orang yang cerdik, tapi cerdik kita macam mana sekalipun, kita ada keterbatasan kita. Kan kita ada limit. Dalam Malaysia ni tuan-tuan rasa siapa paling cerdik? Ada orang kata paling cerdik Tun Mahathir. Ada orang kata gitu. Bolehlah kita nak buat contoh Tun Mahathir sebagai paling cerdik. Tapi ada ketikanya dia tak tahan juga dengan politik. Kan? Dia letak jawatan pasal apa? Sebab selain daripada akal, ada benda-benda lain lagi yang mana manusia ni terbatas. Manusia ni banyak benda yang terbatas. Jadi ini kekurangan manusia. Dan sebab itu kita kena sedar bahawa kita cerdik macam mana sekalipun tetap terbatas. Baik, maka apa yang berlaku sidang hadirin mukminin, perkara ini diulas oleh Imam Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala. Apa kata dia? Dia kata bahawa akal ni, dia kata memang syarat untuk kita tahu sesuatu perkara dan untuk kita melakukan sesuatu amalan dengan baik, dengan sempurna. Perlu kepada akal. Kita nak pastikan sembahyang kita sah, kena ada akal. Kita nak pastikan sembahyang kita, ibadat kita, baca Quran kita berkualiti, kena ada akal. Jadi dia kata mesti ada akal yang baik, akal yang sempurna. Akal juga dia berperanan untuk menyempurnakan ilmu dan amalan kita. Tapi dia kata akal tu sendiri dia tak boleh ada seorang-seorang dia. Dia tetap bergantung kepada benda lain. Maka antaranya ialah, dia kata sebagai contoh, sebagaimana mata kita. Mata tuan-tuan, pandangan paling bagus macam mana sekalipun, tak perlu kepada cermin mata, tak perlu kepada kanta, tak perlu kepada contact lens, tak perlu kepada pembedahan. Memang perfect 100%. Tapi mata yang sihat 100% sekalipun, kalau gelap dia tak nampak. Kalau gelap tak nampak. Itu mata kita manusia lah. Jangan cakap pasal mata binatang yang tertentu dalam hutan tu. Kita bercakap tentang mata kita. Perfect macam mana sekalipun. Kan? 100%. Tak ada defect. Tapi bila mata manusia, dia tetap perlu kepada cahaya. Itu contoh yang Imam Ibn Taymiyah dia nak cerita kepada kita bahawa bagus macam mana sekalipun, dia tetap perlu kepada cahaya. Mata ni. Maka akal kita pun macam tu. Bagus macam mana sekalipun akal kita, dia tetap perlu kepada benda lain untuk pandu dia. Untuk pandu dia. Maka Imam Ibn Taymiyah kata, sebagaimana mata dia perlukan kepada cahaya untuk melihat, maka akal dia perlu kepada cahaya keimanan. Dia perlu kepada Al-Quran. Maka barulah mata itu dapat, maka barulah akal itu
dia dapat berperanan sebagaimana mata boleh melihat jikalau ada cahaya. Itu yang disebut oleh Imam Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala. Tiba-tiba dia ada tiba-tiba dunia kita hari ni tuan-tuan, kita bertembung, berlaku pertembungan orang Islam dengan orang bukan Islam. Orang Islam agama dia, orang bukan Islam masing-masing ada agama dia. Berlaku pertembungan. Dan pertembungan itu kalau tak dapat dikawal, kita boleh tengok di negara-negara tertentu sampai tahap berlaku pembunuhan, penyembelihan dan sebagainya. Kita banyaklah tahu cerita pasal Bosnia Herzegovina kan, apa yang berlaku di negara-negara tertentu kerana berbeza agama, maka manusia dibunuh, terutamanya orang-orang Islam dibunuh. Dan bila kita bercakap sesama orang Islam pun berlaku benda-benda macam ni. Sama-sama orang Islam, sama-sama baca Quran, sampai tahap yang melampau ni menghalalkan darah musuh dia, walaupun musuh dia tu orang Islam. Kerana apa? Kerana akal bila tidak dikawal, dipandu, dipimpin oleh hidayah, dia akan jadi benda-benda yang macam tu. Maka antara perkara kan, yang diberikan contoh kepada kita berkenaan dengan akal dan juga nas agama. Contohnya bila orang-orang awam kan, dia tanya sesuatu masalah, sesuatu isu kepada ulama, maka macam-macamlah jawapan kan. Ada yang jawapan tu sama, tuan-tuan tanya Ustaz A, jawapan Ustaz A dengan Ustaz B sama. Ada ketikanya jawapan Ustaz A dengan jawapan Ustaz B lain. Tanya Tok Guru A dengan Tok Guru B sama. Ada ketikanya jawapan Tok Guru A dengan Tok Guru B lain, berbeza. Ini kerana masalah akal tadi. Lalu dalam satu ketika Imam Ahmad bin Hanbal kan, Imam Ahmad, ada orang tanya dekat dia, dan dia jawab kan, dia jawab dengan jawapan yang berbeza dengan jawapan ulama lain. Lalu dia kata apa dekat orang yang bertanya? Dia kata, aku telah tunjukkan kepada engkau, kepada ulama itu. Seharusnya dia kata engkau ambil pendapat aku dan bukan pendapat ulama tadi. Maka orang tak akan kata engkau memang telah menunjukkan kepada aku, kepada ulama itu. Engkau menyuruh aku untuk mengikuti ulama tadi, namun bukan untuk mengikuti pendapatmu. Jikalau aku mengikuti petunjukmu bahawa ulama tadi adalah tempat untuk bertanya, hal ini bukan berarti aku harus sesuai denganmu dalam setiap apa yang engkau katakan. Jikalau engkau keliru dan menyelisihi ulama tadi, sedangkan dia lebih berilmu daripada kamu, maka kekeliruan kamu pada ketika itu tidaklah membuat cacat kepada ilmu kamu bahawa dia adalah seorang ulama. Tuan-tuan, bila kita bagi pendapat dan pendapat kita tu berbeza dengan pendapat orang lain, berbeza, tak sama, maka apabila tidak sama, mungkin dia betul dan mungkin kita salah, dan begitulah sebaliknya. Tetapi apa yang hendak diberitahu di sini ialah kesilapan yang kita buat itu tidaklah mencacatkan ilmu kita. Sebab setiap orang dia ada limit dia masing-masing. Dia ada keterbatasan dia masing-masing. Dia cerdik macam mana sekalipun, dia pandai macam mana sekalipun, akal dia tetap terbatas. Dia takkan sempurna. Jadi ini antara perkara yang perlu kita faham. Maka Imam Ibn Taymiyah dia kata lagi, dia kata jikalau seseorang itu mengetahui dengan akalnya bahawa ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian ada berita daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ternyata berita itu berbeza dengan akal dia, maka pada ketika itu akal hendaklah patuh, tunduk. Akal hendaklah menyelesaikan perselisihan ini dengan menyerahkan pada orang yang lebih tahu daripadanya, iaitu berdasarkan kepada berita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh tuan-tuan, kita di hospital, ada benda yang kita tak setuju dengan doktor. Tanya doktor A,
Kita rasa apa yang Dr. A cakap tak sesuai dengan kita. Kita pun tanya Dr. B. Dr. B pun jawab benda yang sama dengan Dr. A. Dua-dua ni doktor, dua-dua ni pakar. Kita bukan doktor. Kita tidak ada ilmu dalam bidang perubatan. Maka pada ketika itu kita nak percaya kat siapa? Kita nak percaya kat siapa? Tuan-tuan, minta maaf kalau saya sebut, dalam masyarakat kita hari ini ada sebilangan kecil, bukan ramai lah, tapi ada sebilangan ahli masyarakat kita. Dia tanya Dr. A, pakar ni, spesialis, dia tak puas hati dengan pendapat pakar A, dia pergi cari pakar B pula, dia rasa tak puas hati pula, dia pergi tanya Tok Bomo Kampung. Dia pergi tanya Tok Bomo Kampung, dan apa yang Tok Bomo Kampung tu jawab, dia rasa betul hak tu. Dia sebetul yang tu, dan dia ikut apa yang Tok Bomo tu cakap, dan dia tinggal dua-dua pendapat doktor tadi, spesialis tadi. Padahal betul dah, dia tak puas hati dengan pendapat pertama, dia dapatkan second opinion, pendapat yang kedua kan. Betul dah tu. Tapi dia rasa salah juga doktor tu. Tanya yang ketiga, adik-beradik doktor dan sebagainya, tak puas hati juga. Last kali tanya Tok Bomo, dan dia ikut kata Tok Bomo. Hak ni kesilapan manusia. Sebab dia tak boleh ajar kepada akal dia supaya percaya kepada orang yang lebih berilmu. Kita tak nafi tuan-tuan, doktor mungkin silap, tapi kalau second opinion, third opinion, kan, fourth opinion, semua doktor kata sama, tiba-tiba hang nak pergi pakai pendapat Tok Bomo Kampung, hak ni benda yang paling pelik. Jadi kita kena paksa akal kita ni supaya tunduk kepada kebijaksanaan orang lain. Itu yang dimaksudkan oleh Imam Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala. Kita tak setuju macam mana sekalipun, kita kena akui keterbatasan akal kita. Maka pada ketika itu, dia kata, tidak boleh akal kita biarkan dia rasa dia lebih pandai daripada apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak boleh. Sebab dalam bab berita-berita gaib, dalam bab agama, dalam bab akidah, dalam bab syariat, kita mesti mendahulukan apa yang datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Kerana akal manusia ni memang kita tahu dia ada kekurangan kalau nak banding dengan hadis-hadis ataupun sunnah yang datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi dia lebih tahu daripada kita tentang Allah Ta'ala, tentang sifat-sifat Allah Ta'ala dan sebagainya. Kita tengok satu contoh, tuan-tuan sekalian. Dalam negara kita, yang selalu duduk bincang ni, duduk jadi sensitif apa semua ni, pasal Aina Allah, di mana Allah? Ni benda yang sensitif, tuan-tuan. Benda yang sensitif. Kita ada macam-macam aliran tentang soal ni. Ada yang kata Allah di langit, Allah di atas, di arash, kan? Ada yang kata Allah tidak bertempat, ada yang kata Allah di mana-mana, macam-macam. Baik. Jadi tuan-tuan sekalian, kalau kita tengok kepada ungkapan-ungkapan macam ni, saya duk buka tengok website Nahdlatul Ulama Indonesia. Sebab di negara kita ni ada golongan tertentu, dia nak nafi, dia tak setuju bahawa Allah fis sama' dan sebagainya, maka dia kata Allah Ta'ala di mana-mana. Kita tengok tuan-tuan sekalian, sebenarnya di kalangan, kalau mengikut manhaj akidah Asy'ariyah sekalipun, puak-puak Asy'ariyah ni, mereka sendiri pun tidak berpegang kepada pendapat bahawa Allah di mana-mana. Itu bukan akidah Asy'ariyah. Dan tidak ada ulama Asy'ariyah seorang pun, tidak ada seorang pun ulama Asy'ariyah yang mengatakan bahawa Allah Ta'ala berada di mana-mana. Tak ada. Jadi orang Melayu kita, tuan-tuan, hak mana duk kata Allah Ta'ala di mana-mana, dia kena cek dia ambil dekat mana. Perkataan Allah tu di mana-mana, fi kulli makan. Allah Ta'ala berada di mana-mana. Allah mawjud, Allah tu wujud, fi kulli makan, pada setiap tempat. Dia ambil kat mana perkataan itu? Sebab tidak ada seorang pun ulama Asy'ariyah
yang mengatakan bahawa Allah Ta'ala itu berada di mana-mana. Tak ada perkataan tu. Contoh kalau kita tengok apa kata Imam Ibn Katsir rahimahullahu ta'ala dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Imam Ibn Katsir kata apa? Imam Ibn Katsir kata bahawa siapakah yang berkata bahawa Allah Ta'ala ada di mana-mana, dia kata, sedangkan perkataan itu dibangkang dengan keras oleh para ulama. Imam Ibn Katsir kata Ja'd bin Dirham, dia kata, adalah warga Syam. Dia kata min ahli Syam, dia ni warga Syam. Guru dia Jahm bin Safwan, yang kepadanya dinisbahkan puak yang bernama Jahmiyah. Ya, kalau tuan-tuan belajar akidah-akidah yang sesat di kalangan orang Islam ni, ada golongan yang dipanggil sebagai Jahmiyah. Jahmiyah ni dia kata, puak Jahmiyah kata apa? Puak Jahmiyah kata sesungguhnya Allah ada pada setiap tempat dengan zat dia. Kalau ada orang Islam kita yang kata Allah Ta'ala berada di mana-mana atau di setiap tempat, kita kena bagi tahu dekat dia apa yang diberitahu oleh Imam Ibn Katsir rahimahullahu ta'ala. Imam Ibn Katsir kata orang yang kata Allah berada di setiap tempat dengan zat dia adalah puak Jahmiyah. Puak Jahmiyah. Guru dia adalah Jahm bin Safwan. Jahm sebab tu nama dia Jahmiyah. Siapa yang ikut Jahm, dia panggil Jahmiyah. Macam Imam Syafi'i lah, mazhab Syafi'i. Imam Ahmad bin Hanbal, mazhab Hanbali, macam tu. Dinisbahkan kepada nama Jahm bin Safwan, maka siapa yang ikut Jahm bin Safwan dipanggil Jahmiyah. Puak Jahmiyah ni kata Allah berada di setiap tempat dengan zat dia. Jadi kita orang Islam, kita tak boleh pakai akidah yang macam ni. Kita tak boleh pakai. Sebab apa? Sebab Imam Ibn Abdul Bar sebagai contoh, dia kata annallaha azza wa jalla fis sama' 'alal 'arsy. Dia kata sesungguhnya Allah Ta'ala di langit, di atas arasy, di atas 7 lapis langit, seperti yang dikatakan oleh jamaah ulama. Kita nak fikir benda-benda macam ni, tuan-tuan. Nak fikir. Kita nak fikir macam mana? Sedangkan benda yang atas dunia pun kita tak mampu nak fikir. Tuan-tuan pernah ada masalah dengan anak masing-masing? Ada masalah dengan anak? Ke anak tuan-tuan ni semua okey? Kami okey Ustaz, steady anak kami semua tarbiyah elok lagu tu lah. Semua kita ada anak dan kita semua ada masalah dengan anak masing-masing. Saya ingat masa saya kecil-kecil dulu, tuan-tuan, saya pun sebagaimana kanak-kanak yang lain, sebab disiplin ibu saya dan disiplin ayah saya sangat ketat, keras dan ketat. Dan ibu saya, dia tahu bahawa saya tak puas hati. Masa saya kecil-kecil dulu, dia tahu saya tak puas hati. Walaupun saya tak pernah memberontak, tak pernah lari daripada rumah, tapi dia tahu kita ni nampak macam tak setuju dengan suruhan-suruhan dia. Apa dia kata? Dia kata kalau kamu nanti dah besar, dah kahwin, masing-masing dah ada anak, tahulah kenapa mak buat macam ni, ayah buat macam ni. Betul tak? Kita, tuan-tuan, zaman kita kecil dulu, kita selalu memberontak. Nak main padang tak boleh, nak berkawan dengan budak kampung tak boleh, kan? Hari cuti pun, kalau bagi kita hari cuti, kita nak main lah. Oh, tak boleh. Boleh main sejam je. Waktu lain kena baca Quran, kena buat kerja sekolah. Kita tak puas hati. Dengan disiplin-disiplin yang ada kat rumah tu, kita rasa ketat. Kita rasa ketat. Bila saya darjah 6, tuan-tuan sekalian, nak masuk form 1, saya bernazar. Ni saya cerita kat mak saya bernazar. Masa darjah 6, saya bernazar dah. Periksa darjah 5, penilaian darjah 5 kan, zaman tu. Siapa yang cemerlang penilaian darjah 5, nanti bila kita masuk darjah 6, habis darjah 6, kerajaan akan hantar ke sekolah asrama penuh. Sekolah asrama penuh. Ni nak cerita benda nakal masa kita kecil dulu. Tapi nakal pun nakal beragama lah juga. Saya bernazar apa, tuan-tuan? Saya bernazar
Kalau saya dapat sekolah asrama penuh di Sabah, Sarawak tu. Di Sabah dan Sarawak, saya nak puasa straight seminggu. Soalan dia pasal apa? Saya cerita benda ni tuan-tuan kepada anak-anak saya sekarang. Saya cerita kepada anak saya sekarang. Betapa bodohnya ayah ni zaman kecil-kecil dulu. Kita budak, kita tak puas hati dengan ayah kita, tak puas hati dengan mak kita. Tapi sebab kita budak baik, kita tak adalah lawan dia. Cuma kita dalam hati kita ni, kalau aku dapat asrama jauh, aku nak puasa seminggu. Paling jauh lah Sabah Sarawak. Kerajaan tak hantar asrama penuh sampai Sabah Sarawak, dia tak hantar. Tapi nak cerita kita budak masa tu, kalau dapat asrama penuh yang luar dari Kelantan, nak puasa 3 hari. Kalau dapat asrama penuh dalam Kelantan, puasa sehari. Yang penting dapat asrama, tak duduk di rumah lah. Tak mau duduk kat rumah. Oh, tengok mak dengan ayah ni rasa tak suka. Ayah dengan mak ni dia kongkong kita. Suruh mengaji, suruh baca buku, buat homework apa semua. Dapat Terengganu, kena puasa 3 hari. Kan? Dapat sekolah sains di Terengganu, kena puasa 3 hari. Puasa 3 hari. Sekarang tuan-tuan, sekarang umur saya dah 50. Sekarang umur saya dah 50. Anak saya umur 23, 22, 15, kan? Ada 4 orang semua anak saya. Bila saya ingat balik zaman saya kecil-kecil dulu, kita faham betapa akal kita terbatas. Kita tak cerdik. Bila kita dah jadi bapa, kita dah jadi ibu, kita tengok sendiri anak kita macam mana, kita faham sekarang kenapa mak kita buat kita macam tu, kenapa ayah kita buat kita macam tu. Sedangkan kita masa tu budak cemerlang. Saya cemerlang tuan-tuan. Zaman sekolah rendah, periksa semua subjek 100%, tak ada salah satu pun. Tak ada salah satu pun. Ayah saya bangga tuan-tuan, anak dia dapat nombor 1, pergi rumah pak menakan seorang. Pergi cerita yang anak dia ni dapat nombor 1, satu markah pun cikgu tak potong. Semua subjek. Cerdik tak? Cerdik. Tapi walaupun kita cerdik, akal kita terbatas. Dan setiap kita naik pada usia-usia tertentu, kita rasa kita cerdik, tapi tetap terbatas. Tetap terbatas. Kita terbatas dalam memahami selok-belok kehidupan di atas dunia. Yang kita duduk dalam dunia tu, yang kita berada dalam dunia tu pun, banyak benda yang kita tidak tahu. Cuba bayangkan manusia bergaduh tentang sifat-sifat Allah. Benda yang terlalu jauh daripada jangkauan akal kita. Sebab tu para ulama melarang kita membincangkan soal sifat-sifat Allah. Kita duk tokok tambah, duk memandai-mandai, tak payah. Dan benda ni kita tak perlu bincang pun. Cuba kita kena perbetulkan benda ni, kena perbetulkan cara faham. Dan inilah yang disebut oleh Imam Ibn Abdul Bar. Imam Ibn Abdul Bar ni tuan-tuan tokoh besar dalam mazhab Maliki. Dia kata apa? Dia kata bahawa sesungguhnya Allah Azza wa Jalla, dia berada di atas di langit, di atas arash, di atas 7 lapis langit, seperti yang dikatakan oleh jamaah ulama. Dia kata annallaha Azza wa Jalla fis samai 'alal 'arsy min fawqi 7 samawat kama qalatil jamaah. Dia kata sebagaimana yang disebut oleh jamaah ulama. Dan dia kata perkataan ini, dia kata wa wa min hujjatihim 'alal mu'tazilah wal jahmiyah. Dia kata pernyataan ini adalah hujjah mereka untuk melawan Mu'tazilah dan Jahmiyah yang berkata bahawa sesungguhnya Allah Azza wa Jalla ada di mana-mana dan tidak istiwa di atas arash. Pasal apa saya sebut benda ni tuan-tuan? Pasal ada satu orang, kita kata PU ke artis ke selebriti, selebriti lah kita sebut, selebriti. Kan selebriti kata dia tak setuju bila orang kata bila ada pihak yang mengatakan bahawa Allah berada di mana-mana. Tiba-tiba pihak berkuasa kata ungkapan dia tak betul.
Maknanya dia nak kata bahawa Allah berada di mana-mana. Padahal selebriti itu kata dia tak setuju kalau kita kata Allah berada di mana-mana. Dan bila kita tengok kalam Imam Ibn Kathir ni ulama mazhab Syafi'i. Walaupun ada juga pendapat kata dia mazhab Hambali, tak apalah. Tapi ulama mazhab Syafi'i kata Imam Ibn Kathir adalah tokoh mazhab Syafi'i. Imam Ibn Abdul Bar tokoh besar dalam mazhab Maliki. Kita ambil dua perkataan ulama ni, dua-dua ni mengatakan bahawa Allah di langit, di atas arash, di atas 7 lapis langit, sebagaimana yang disebut oleh jamaah para ulama. Dan ini adalah hujah untuk menentang Mu'tazilah dan Jahmiyah yang kata Allah berada di mana-mana dan tidak istiwa di atas arash. Maksudnya, siapa-siapa yang menafikan benda ni, Allah istiwa atas arash, dan dia kata Allah Ta'ala berada di mana-mana, dia sama sebagaimana Mu'tazilah dan Jahmiyah. Ini kata-kata siapa? Kata-kata Imam Ibn Abdul Bar. Jadi kita kena perbetulkan, tuan-tuan. Kan? Kita kena perbetulkan kepercayaan kita dalam soal akidah ini. Dan perkataan Allah ada di mana-mana adalah pendapat resmi dari kelompok Jahmiyah yang kemudian diikuti oleh puak Mu'tazilah. Ni kat mana saya ambil ni, tuan-tuan? Saya ambil dalam website Nahdlatul Ulama Indonesia. Nahdlatul Ulama Indonesia ni dia ada cawangan dia di Malaysia. Nama dia Nahdlatul Ulama Malaysia. Nahdlatul Ulama Indonesia pun kata salah kalau sebut Allah berada di mana-mana. Bukan aliran salafi, bukan manhaj salaf sahaja yang kata benda ni. Malah Nahdlatul Ulama yang aswaja duk ikut dia pun. Kan, yang kita kata Nahdlatul Ulama Malaysia duk ikut Nahdlatul Ulama Indonesia pun, mereka turut mengatakan bahawa salah, tak boleh kata Allah berada di mana-mana. Tak boleh. Sebab kalau kita kata Allah Ta'ala berada di mana-mana, bermakna kita telah sama dengan puak Mu'tazilah dan Jahmiyah. Jadi sama. Tuan-tuan nak tahu, Jahmiyah ni dia punya apa kita kata asal usul dia, Tok Guru dia. Atas sekali Jaham bin Safwan, dia mati pada tahun 128 Hijriah. Yang kedua tu Ja'ad bin Dirham, dia mati pada tahun 124 Hijriah. Lepas tu Aban bin Sam'an, dia mati pada tahun 119 Hijriah. Lepas tu Talut, lepas tu Labid bin A'sam, Yahudi yang menyihir Nabi. Ni dia punya asal usul dia. Yahudi hak sihir ke Nabi, nama dia Labid bin Al-Asam, dia pun duduk dalam tu juga. Sebab tu kita kena pastikan bahawa kita tak terikut-ikut dengan kumpulan yang macam ni. Kita tak mau terikut-ikut dengan kumpulan macam ni. Dan apa kata Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah terhadap puak Jahmiyah ni yang kata Allah Ta'ala berada di mana-mana? Imam Ibn Qayyim kata puak Jahmiyah ni dia mulai muncul di hujung zaman puak tabi'in. Hujung zaman tabi'in tu dia mulai muncul puak ni. Dan mereka ni antara golongan yang pertama, dia menentang wahyu Allah. Apa sahaja yang berkaitan dengan wahyu Allah, dia akan lawan menggunakan logik akal. Sebab tu kita tak boleh, kan, kita tak boleh nak kata akal kita betul, Quran tu salah. Tak boleh. Kita tak boleh kata akal kita betul, kita tak boleh kata akal kita betul, hadis tu salah. Tak boleh. Sebagaimana yang saya sebut tadi, kita tak boleh bila masuk hospital, doktor A salah, pakar B salah, semua spesialis salah, hak betulnya Tok Bomo dekat kampung. Satu orang, tuan-tuan sekalian, dia cerita dekat saya macam mana ahli keluarga dia kena breast cancer. Bila kena breast cancer, dia kena pergi hospital. Pergi hospital, tuan-tuan sekalian, dia kena apa dia panggil rawatan kanser tu? Kemo. Kena kemo. Kemo tahulah kan, boleh gugur rambut, sakit apa semua, dia rasa panas apa semua tu.
dia tak tahan. Maka dia kata dia, ahli keluarga dia tadi, breast cancer tu, yang kena breast cancer, dia pergi berubat cara kampung. Dia kata baik cara kampung, dia kata baik cara kampung. Pasal apa? Tok Bomo dia baca ayat dekat air tu, sapu kat dada dia, sejuk je. Mak saya kata eloklah, Tok Bomo lelaki. Tok Bomo lelaki sapu air pula dekat-dekat dada, elok, cantik lah lagu tu. Hak doktor kata semua tak elok, semua tak pakai, semua salah, semua tak betul. Hak betul ni Tok Bomo kampung, yang tak mengaji, yang tak masuk universiti, yang tak belajar fakulti perubatan, hak tu kita percaya. Hak sekumpulan pakar ni di hospital kita tak percaya. Ini perangai manusia. Sebab apa? Dalam kepala dia pergi hospital sakit, tak tahan dengan rawatan. Tapi kalau berubat dengan buk Tok Bomo, oh sejuk, sedap, dia baca ayat, sapu air sejuk. Memanglah tuan-tuan, air memang dia ada rasa sejuk. Ini yang kata tahap pemikiran manusia yang kita tak boleh nak brain. Macam mana manusia dia boleh percaya kepada golongan yang, kita bukan nak memperendahkan orang, tapi secara logiknya macam mana dia boleh percaya kepada orang yang tak ada pengalaman, tak ada skill, tak ada ilmu, dia ketepikan sekumpulan pakar yang daripada pelbagai bidang yang terlibat. Yang ni kita tak boleh nak faham. Maka berbalik kepada tadi, Imam Ibn Qayyim kata, puak ni lah, dia kata, yang mula-mula menggunakan akal. Dia lebihkan akal dia berbanding dengan wahyu. Dan dia kata, walaupun mereka ni puak minoriti, mereka ni terhina dan dicela di kalangan ahli sunnah wal jamaah. Walaupun mereka ni tak ramai, mereka ni minoriti, orang lain majoriti, tapi mereka ni berani bangkit menentang wahyu dengan menggunakan akal fikiran. Sehinggalah tuan-tuan sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala mencabut kekuasaan Bani Umayyah dan mencerai-beraikan pemerintahan kerajaan Bani Umayyah dan menghancurkan sehancur-hancurnya. Jadi itu benda yang berlaku dalam sejarah, tuan-tuan sekalian. Benda yang berlaku dalam sejarah, yang mana kita sebagai orang Islam, kita ni kena berhati-hati dengan golongan seperti ini, yang mana mereka ni tuan-tuan sekalian, mereka boleh guna apa sahaja cara untuk menyesatkan manusia. Dan antara ciri sesat puak Jahmiyah ini, mereka mengingkari ketinggian Allah di atas arash. Mereka tak setuju. Dan mereka menafikan istiwa. Mereka menafikan, dan mereka kata Quran adalah makhluk. Zaman kita sekarang ni boleh kata tak ada dah yang kata Quran sebagai makhluk. Dan mereka mengatakan Allah ada di mana-mana. Jadi siapa sekarang ni orang Islam yang kata Allah berada di mana-mana, dia menyamai dengan puak Jahmiyah. Yang tu yang kita kena hati-hati. Jadi tuan-tuan kena faham, bukan saja manhaj salaf tidak bersetuju dengan perkataan Allah di mana-mana, malah Nahdlatul Ulama Indonesia pun tak setuju dengan perkataan Allah berada di mana-mana. Jadi kita kena hati-hati. Baik, kemudian golongan ini mengatakan bahawa syurga dan neraka itu tidak kekal. Sedangkan kefahaman kita Ahlussunnah wal Jamaah, syurga dan neraka dia kekal. Allah Ta'ala dia masukkan kita dalam syurga kekal selama-lamanya. Orang-orang kafir yang masuk dalam neraka jahanam, kekal dalam neraka jahanam, kekal selama-lamanya. Tapi sesiapa yang mengatakan bahawa syurga kemudian dihancurkan oleh Allah Ta'ala selepas manusia masuk dalam syurga, itu adalah fahaman Jahmiyah. Jadi kita kena bezakan tuan-tuan sekalian dengan ciri-ciri ajaran sesat tadi. Baik, kemudian Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dia kata apa? Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dia kata bahawa puak-puak Jahmiyah, dia kata syurga dan neraka pasti musnah dan binasa. Dia kata syurga akan binasa, neraka akan binasa, dia tidak akan kekal. Tapi kita ahli sunnah wal jamaah, kita kata kekal. Kemudian dia kata bahawa dan mereka mengatakan bahawa kekufuran, dia kata iman adalah sekadar mengenali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kekufuran hanyalah ketidaktahuan tentang Allah
dan pada hakikatnya tidak ada seorang pun yang melakukan sesuatu melainkan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dia kata semua benda yang berlaku ni Allah Taala yang buat. Betul? Tapi kita Ahlussunnah wal Jamaah, kita kata dengan usaha dan ikhtiar kita. Pilihan tu ada pada kita. Allah Taala izin tak izin itu urusan Allah Taala, tapi usaha Allah Taala bagi kepada kita. Ikhtiar, kita nak pilih nak buat apa, Allah Taala bagi kepada kita. Tapi yang mengizinkan benda tu berlaku, maksiat, dosa, musibah dan sebagainya, benda baik, benda buruk, itu semua daripada Allah Ta'ala. Itu perbezaan di antara puak Jahmiyah dengan Ahli Sunnah wal Jamaah. Jadi kalau tuan-tuan tengok, itu contoh bagaimana kita kena hati-hati. Kita kena berhati-hati dengan perkataan-perkataan yang macam ni. Baik. Kemudian tuan-tuan sekalian, para ulama mengatakan bahawa akal sepatutnya dia tidak bertentangan dengan dalil Al-Quran dan dia sepatutnya tidak bertentangan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Timbul persoalan, kalau nampak bertentangan macam mana? Kita kata tidak bertentangan, tapi akan tiba masa nampak bertentangan. Maka andaian yang pertama, kemungkinan yang pertama itu adalah syubhah. Dan itu adalah syubhah. Itu adalah keraguan. Yang kedua, dia kata bahawa kemungkinan yang kedua, dalil syar'i yang digunakan bukanlah dalil yang biasa diterima, mungkin kerana dia tidak sahih ataupun salah faham. Akal bertentangan dengan dalil. Andaian yang kedua, kalaulah ada akal bertentangan dengan dalil, maka dia kata kemungkinan yang kedua ialah dalil tu yang tak betul. Sebab apa tak betul? Sebab dia tidak sahih. Contohnya hadis maudhu'. Hadis maudhu', kita kata dia hadis, tapi dia palsu. Akal tak boleh terima. Maka bila akal tak boleh terima, kita cek nas tersebut, hadis tadi, betul ke salah? Tengok dia palsu, patut pun. Ataupun dia daif jiddan, dia terlalu daif, patut pun sebab dia hadis yang terlalu daif. Ataupun ayat Quran, ini ayat Quran mana ada daif. Tengok, tafsiran tu salah, patutlah bertentangan dengan akal. Itu kemungkinan yang kedua. Sebab tu berlaku pertentangan. Yang ketiga, mungkin akal nampaknya bertentangan dengan nas agama, tapi dia kata ini berlaku kerana tidak mampu membezakan antara sesuatu yang mustahil bagi akal dan sesuatu yang tidak dipahami oleh akal dengan sempurna. Kan ada ketikanya tuan-tuan, dalil tu betul, tapi kita rasa salah. Puncanya apa? Kerana keterbatasan akal kita. Akal kita ni yang tak boleh faham sesuatu perkara yang berlaku. Saya bagi contoh lah tuan-tuan. Saya bagi contoh. Bagi sesiapa yang duduk di Malaysia, yang tak pernah keluar dari Malaysia, tak pernah pergi overseas, dia tak tahu macam mana keadaan suasana hari yang lebih panjang, yang malam lebih pendek. Sebab dia tak tengok sendiri, dia tak rasa. Tapi bagi sesiapa yang pernah sampai di negara-negara tertentu, kan, yang maghrib dia dekat pukul 10 malam. Cuba bayang tuan-tuan, maghrib dekat 10 malam. Bila kita tengok sendiri baru kita tahu, ini keadaan dia. Bagi setengah orang, dia suka sejuk, tapi dia tak rasa sendiri sejuk tu macam mana. Bila dia sampai sana baru dia tahu sejuk tu macam mana. Saya dulu tuan-tuan, sebelum pergi UK, bukan tak pernah pergi overseas, kita biasa pergi overseas ni. Time winter kita pergi, time autumn, fall kita pergi, musim bunga, spring kita pergi. Tapi pergi berjalan dia tak sama dengan pergi bawa family hidup kat sana, dia lain. Jadi masa kita pergi melancong, kita ikut package, duduk hotel 4 star, 3 star kan. Perjalanan kita pun orang atur kan, ada tour guide, jadi kita tak ada masalah. Tapi bila kita pergi hidup di sana dengan scholarship yang kecil, nak bayar gas, duit tak ada, kena top up pula. Dia gas dia style top up, bil elektrik pun style top up.
Masa tu dah kita rasa sejuk tu macam mana, tuan-tuan. Bila rumah kita tidak dipanaskan, kita duduk dalam keadaan sejuk. Pelajar-pelajar Malaysia ramainya dia buka heater 1 jam 2 jam je sebab nak jimat duit. Cuba tuan-tuan bayang, kita duduk di Malaysia jadi lawyer, pergi UK jadi orang miskin. Kan? Macam tu lah. Tak boleh duduk, tuan-tuan. Baru kita nampak. Kita tak duduk di situ, tuan-tuan, kita tak nampak kesusahan. Baru kita nampak kenapa Nabi mengajar kepada kita sapu khuf. Masa kita duduk di Malaysia ni, sapu khuf buat apa? Kita di Malaysia pakai selipar Jepun, tuan-tuan, nak pakai sapu khuf, nak pakai khuf buat apa? Betul tak? Bila kita pergi luar negara, baru kita faham kenapa ada dalam ajaran Islam pasal khuf. Kenapa ada semayang jamak, semayang qasar, yang di Malaysia pun kita duduk buat. Tapi bila kita pergi ke sana, kita tengok ada tempat yang kita duduk itu, matahari tidak betul-betul tenggelam. Maghrib masuk, keluar cahaya merah. Cahaya merah tu dia tak hilang-hilang sampai subuh. Nak tanya tuan-tuan, sembahyang isyak wajib ke tak wajib? Wajib macam mana? Dah isyak tak masuk? Kan? Jadi ulama bincang. Wajib ke tak wajib isyak? So dia orang kata wajib. So nak sembahyang macam mana? Jadi kalau kita berada di Malaysia, kita tak nampak benda tu. Sebab di Malaysia sentiasa ada waktu isyak. Hak merah tu sentiasa hilang. Betul tak? Nanti 8.30, sekarang 8.20. 8.20 hilang cahaya merah tu, habis waktu maghrib, masuk waktu isyak. Kita berada di negara luar, cahaya setengah-setengah negara, cahaya merah dia tak hilang. Di kutub utara, kutub selatan lagilah, bukan cahaya, terang benderang. 6 bulan siang, 6 bulan malam. Kita di Malaysia kita tak nampak, tapi dengan teknologi sekarang boleh tengok, tapi kita tak rasa sebab kita tak berada di sana. Maka sebab itu para ulama mengatakan bahawa ada ketikanya kerana keterbatasan akal tersebut. Maka kita ambil 1-2 contoh sebagai penghujung kuliah kita pada malam ni. Contoh yang pertama, tuan-tuan, contohnya seperti turunnya Allah ke langit dunia pada 1/3 malam yang akhir. Ini antara benda yang biasa jadi bergaduh sama-sama orang Islam. Cara nak faham hadis ni. Hadis ni hadis muttafaqun alaih. Kita nak kata dia tak sahih tak boleh, sebab dia muttafaqun alaih, disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Mana tahap authenticity dia, kesahihan dia paling tinggi, paling atas. Apa kata Abu Hurairah? Abu Hurairah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila as-sama'id dunya hina yabqa thuluthul lail akhir yaqul man yad'uni fa astajiba lahu man yas'aluni fa a'tiyahu man yastaghfiruni fa aghfira lahu." Nabi kata, Tuhan kita tabaraka wa ta'ala setiap malam turun ke langit dunia hingga saki baki 1/3 malam akhir, hingga kepada penghujung 1/3 malam yang akhir. Tuhan berkata, barang siapa yang berdoa kepadaku, maka akan aku kabulkan. Barang sesiapa yang meminta kepada aku, maka akan aku berikan. Barang sesiapa yang meminta ampun kepadaku, aku akan mengampuninya. Hadis ni kata Allah Ta'ala turun ke langit dunia. Setengah orang dia kata apa? Mana boleh Allah Ta'ala turun? Tak. Mana boleh Allah Ta'ala turun? Mukhalafatuhu lil hawadith. Allah berbeza dengan makhluk, tak sama dengan benda baru. Macam mana Allah Ta'ala turun? Turun ni kita turun tangga, kita turun lift, kan, escalator, kita turun. Allah tak boleh turun. Dia kata gitu, kan? Macam mana Allah Ta'ala turun? Kalau Allah Ta'ala turun, arasy dia tu dia tinggal lah. Jadi lagu tu. Dia fikir macam manusia. Kita, tuan-tuan, kita duduk di surau, kat rumah kita ada tak? Tak ada lah, kan? Betul ke tak ada? Cuba cek, hantar WhatsApp kat isteri. Tengok macam cerita, kan? Cerita yang Arkam tu. Almarhum apa ni, Ustaz Mukhtar ke apa cerita, saya tak ingat ada cerita tu. Kan? Dia keluar, isteri dia kata, abang balik, dia kata. Kan?
Macam mana suami dia boleh ada kat rumah? Rupa-rupanya ada makhluk halus, ada jin. Kan? Benda-benda sihir apa semua ni tu benda biasa. Kan? Dalam masyarakat Arab pun ada, masyarakat Islam pun ada, masyarakat orang putih, orang Eropah pun ada. Benda-benda magic ni, benda-benda black magic, sihir apa semua ni memang berlaku. Kan? Memang berlaku. Jadi kalau kita ada di surau, kita tak ada di rumah. Kita tak ada. Jadi kalau Allah Ta'ala turun ke langit dunia, arasy dia tinggal lah. Ini pemikiran manusia yang guna akal. Dia guna akal. Dia tengok Allah sama macam dia. Bila turun, dia macam dia turun juga. Salah. Yang ni salah. Maka kalau begitu, Allah Ta'ala turun 1/3 malam yang akhir. Sedangkan bumi ni tak sama. Ada tempat malam, ada tempat siang. Ada tempat pagi, ada tempat yang petang. Macam mana pula Allah Ta'ala turun? Kan? Allah Ta'ala turun bermakna Allah Ta'ala tak pergi tempat lain. Jadi ini cara mereka berfikir. Sedangkan malam tu sentiasa ada. Bila bumi tu berputar, kan? Belah sana tu matahari, belah sini ni malam. Bermakna Allah Ta'ala sentiasa ada kat situ, tak pergi mana-mana lah. Kan? Sebab bumi sentiasa berputar. Dia fikir kok tu pula dah. Kalau macam tu, itu bukan Tuhan, itu manusia. Bila kita duduk sentiasa malam di satu tempat, itu manusia. Berkait dengan masa, berkait dengan tempat, peraturan alam, itu manusia. Tuhan dia tak terikat dengan masa. Tuhan tak terikat dengan tempat. Jadi yang benda ni yang kita kena faham betul-betul. Maka inilah yang menyebabkan wujudnya perbalahan di kalangan manusia, khususnya orang Islam bila bercakap tentang akidah berkaitan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang paling tepatnya ialah kita tidak memanjang-manjangkan. Kita tak perlu nak selidik, nak bertakalluf, nak bebankan akal kita ni nak fikir macam mana Allah Taala turun. Tak payah. Kita tak payah fikir tentang hal yang sedemikian. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang menyerupai, yang serupa dengan Allah, dan dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Jadi kita tak boleh nak banding Allah dengan makhluk. Baik, akhir sekali contoh yang terakhir tuan-tuan sekalian ialah contoh apa yang diriwayatkan oleh Al-Miqdad bin Al-Aswad. Dia kata tudna syamsu yaumal qiyamati minal khalqi hatta takuna minhum kamiqdari mil. Matahari akan didekatkan pada makhluk pada hari kiamat nanti hingga mencapai jarak sekitar 1 mil. 1 mil. Akhirat nanti, matahari tu, tuan-tuan, matahari tu asyams, kan? Tudna syamsu yaumal qiyamah. Matahari pada hari akhirat nanti akan didekatkan dengan kita 1 mil. Sulaiman bin Amir yang merupakan salah seorang perawi yang meriwayatkan hadis ni, dia kata dia tak pasti, dia tak faham maksud 1 mil dalam hadis ni. Nabi sebut 1 mil, tapi dia tak faham mil di situ maksud mil apa. Adakah mil itu maksudnya 1 mil macam kita satu batu 1 kilometer, ataupun mil itu maksudnya 1 celak mata, mil juga istilah ni kan. Istilah mil tu merujuk kepada 1 batu 1 kilometer macam kita duduk faham tu ke, ataupun 1 celak mata tu. Mendekat lah. Kan? Dekat lah dengan kepala kita. Tapi matahari pun tuan-tuan, kalau 1 batu 1 kilometer pun dekat. Dia dekat. Dan dia punya suhu dia 6,000 Celsius. 6,000 Celsius. Kita kalau 100 Celsius pun tuan-tuan dah melecur dah. 100 Celsius dah melecur. Ni 6,000 Celsius. Maka kalau kita nak guna logik tuan-tuan sekalian, logik macam mana akhirat, matahari nak dekat dengan kepala kita dalam 6,000 Celsius, habislah terbakar semua. Ni kalau nak guna akal. Kan? Kalau nak guna akal. Sedangkan dalam agama kita diberitahu bahawa alam akhirat lain. Kan? Alam dunia dia punya peraturan dia lain. Jadi kita tak boleh menggunakan akal. Sebab kita tak pernah sampai di alam akhirat. Nanti bila kita sampai di alam akhirat, selepas masuk alam barzakh dan mengikut peringkat-peringkat yang ada itu, baru kita nampak kebenaran apa yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan apa yang Nabi sebut, fayakunun nasu ala qadri a'malihim fil araqi
faminhum man yakunu ila ka'bayhi wa minhum man yakunu ila rukbatayhi wa minhum man yakunu ila ila haqwayhi wa minhum man yuljimuhu al-'araqu iljama. Peluh manusia ni, keringat manusia ni, dia di akhirat nanti dia macam dia ikut amalan kita. Peluh ni. Ada di antara manusia yang peluh dia, keringat dia sampai dekat buku lali tu, dekat mata kaki, buku lali. Kan ada manusia yang peluh dia sampai dekat paha. Ada manusia yang peluh dia sampai dekat pinggang. Dan ada yang manusia yang tenggelam dengan peluh dia. Lepas tu tuan nak fikir, kalau orang tu dekat buku lali, baik aku pergi dekat buku lali dekat dia. Kan? Tuan-tuan tak nak fikir gitu. Sebab suasana akhirat dia bukan sama macam suasana atas dunia. Kita atas dunia tuan-tuan, dengan bulan pun lain dah. Graviti dekat dunia lain. Graviti dekat bulan lain. Sebab tu kita tengok apa ni, angkasawan tengok dia berjalan. Dah tak sama dah. Kan? Udara kita di sini dengan keadaan di bulan lain. Kita ada udara, kita ada apa yang kita panggil sebagai oksigen dan sebagainya. Bulan dia lain. Itu hak paling dekat dengan kita tu tuan-tuan. Kita tak cerita planet lagi. Kita tak cerita bintang lagi. Kita tak cerita galaksi tempat lain lagi. Sudah tentu berbeza. Apatah lagi antara alam dunia dengan alam akhirat. Dia tak sama. Takkanlah kita nak paksa diri kita nak faham juga macam mana peluh ni. Ada orang sebelah kita, dia kat buku lali je. Yang kita ni pula tenggelam habis semua. Macam mana? Tak. Itu tak boleh kita fikirkan dengan menggunakan akal. Maka dengan sebab itu tuan-tuan sekalian, para ulama mengatakan bahawa cukuplah, kan? Cukuplah kita ini paksa akal kita, menggunakan akal kita seolah-olah kita boleh faham semua nas itu dengan menggunakan akal. Tak boleh. Jadi jalan yang paling selamat, apa-apa yang tidak dibebankan kepada kita, untuk kita bagi makna, untuk kita bagi maksud dan sebagainya, tak perlulah kita membebankan. Sehingga kita mengemukakan pendapat-pendapat kita sendiri tentang sifat Allah, tentang nas, tentang ayat mutasyabihat dan sebagainya. Cukuplah sekadar apa yang disampaikan kepada kita oleh para ulama yang muktabar. Jadi setakat itu sidang hadirin mukminin, mudah-mudahan ada manfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim.